أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم. Okay, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita mulakan daripada perkataan yang pertama. Apa dia? Iz maknanya ketika. Kalau kita baca tafsir, dia kata ingatlah ketika. Ya? Itu ada tafsir dia, uzkur. Apa makna uzkur? Ingatlah oleh engkau wahai Muhammad, iz ketika. Dia ada perkataan yang tak nampak di situlah. Yang biasanya perkataan iz mengingatkan Rasulullah kepada satu peristiwa yang telah berlaku. Ya, bila iz ni ada satu peristiwa berlaku sebelum ini yang diingatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Okey, apa perkataan selepas dia? Yaqulu. Fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Dhamir dia apa? Huwa yaqulu, maknanya dia sedang atau akan berkata. Dia ni sedang berkata. Fi'il mudhari'. Bermakna kalau fi'il mudhari' ni bagi depan, ada siapa yang ganggu dia tak? Tak ada. Sekiranya fi'il mudhari' tidak diganggu, maka dia dipanggil fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda dia marfu'? Kekal baris depan. Bermakna kalau fi'il ini diganggu oleh haraf nasab an, dia akan jadi an yaku la, sebab haraf nasab. Bila masuk lam, dia mematikan, dia yakul lam yakul. Kalau yaqulu maknanya tidak dikacau oleh siapa-siapa lah. Dia bermakna dia fi'il mudhari' marfu'. Fa'il dia siapa? Siapa yang berkata? Ada tak fa'il disebut di sini? Ada. Siapa dia? Ya, al-munafiquna. Apa makna al-munafiqun? Orang-orang munafik. Al-munafiquna, orang-orang munafik. Itulah fa'il. Fa'il bagi apa? Fa'il sepatut bagi apa? Fa'il bagi depan. Maka tanda bagi depan dia apa ni? Iaitu waw. Kalau dia baris atas, macam mana bunyinya? Al-munafiqina, guna ya. Kalau dia baris bawah, guna ya juga, al-munafiqina. Jadi waw ini mewakili bagi depan fa'il, ya. Yang berkata di sini siapa? Orang-orang munafik berkata. Ingatlah oleh engkau wahai Muhammad ketika orang-orang munafik berkata. Di sini dikatakan orang munafik ni ialah iaitu yang ragu-ragu lagi. Bukanlah apa ni munafik yang sebenar, tapi orang yang baru memeluk Islam dan orang yang ragu-ragu lagi berkata. Ya. Okey. Apa perkataan selepas dia? Oh, ada lagi. Wa, apa nama wa? Allazina, orang-orang yang. Isim apa tu? Isim mausul. Ya. Al-munafiqun di sini betul-betul munafik lah, ya. Betul. Ini orang munafik betul-betul. Ya, orang yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran dia. Yang apa ni baru meluk Islam yang nilah. Wallazina, apa makna wallazina? Orang-orang yang. Lepas tu fi makna apa? Di dalam. Apa perkataan selepas dia? Qulubi. Apa makna qulub? Hati-hati. Dia isim ke fi'il? Tanda dia baris bawah dan terletak selepas
haruf jar, sebab tu dia baris bawah. Apa makna qulub? Hati-hati. Ini mufrad ke jamak? Jamak daripada perkataan qalbun. Qalbun satu hati, dua hati, qalbani atau qalbaini. Jangan jadi kal. Kalau kalbaini jadi anjing. Kalbun anjing, qalbun hati. Ya. Okey, jamak kepada qalbun qulub, jamak pada kalbun kilab. Ya, kalau perkataan kilab, ya, itu anjing-anjing. Kalau qulub, hati-hati. Dia baris bawah kerana lepas harf jar. Dia tak ada tanwin sebab mudhaf. Man mudhafun ilaih dia? Him. Okey. Fi qulubihim, apa perkataan selepas dia? Maradun. Apa makna marad? Penyakit. Penyakit di sini bermakna penyakit syak. Syak, ragu kerana dia baru memeluk Islam. Ini orang munafik betul, pure munafik, dan ini orang yang di dalam hati mereka ada perasaan ragu. Ya, dikatakan dalam tafsir kerana dia baru lagi memeluk Islam. Dia dua-dua ini berkata, orang munafik dan orang yang di dalam hati mereka ada penyakit berkata. Okey. Persoalan dia maradun makna apa tadi? Penyakit. Isim ke fi'il ke haraf? Tanda dia tanwin. Tetapi kenapa isim itu bagi depan? Isim bagi depan ada berapa sebab? Dah terlupa dah. Diagram warna apa untuk bagi setengah markah? Purple, dapat setengah markah. Ingat, pada purple pun cukup dah. Tuan-tuan, kalau saya kurung macam ni, tuan-tuan mungkin boleh jawab lah. Ayat ni dimulakan dengan harf jar. Fi qulubihim maradun. Ayat ni dimulakan dengan harf jar. Sekira ayat dimulakan dengan harf jar, apa terjadi? Fil fasli al-ustaz. Ingat contoh pun setengah markah. Dulu dan sekarang sampai ujung kelas saya tu, fil fasli al-ustaz. Al-ustaz bagi depan sebab apa? Itu yang tak dapat markah tu. Bila ayat dimulakan dengan harf jar, mubtada dia dibelakangkan, diakhirkan, maka ini dipanggil mubtada. Sepatutnya mubtada dulu ke belakang? Mubtada dulu, tapi dibelakangkan, maka dia dipanggil mubtada muakhar. Maka perkataan fi qulub ini, harf jar dan isim selepas dia tu, maka dia dipanggil khabar. Khabar yang dikedepankan dipanggil apa? Muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Di dalam hati mereka ada penyakit. Samalah fil fasli ustazun. Ya, ayat bila dimulakan dengan harf jar, maka mubtada dikebelakangkan. Masalah dia ialah kita tidak pandai nak memotong-motong, kan? Kita tahu mubtada mesti dipangkal, tapi bila di tengah-tengah ni kita dah tak nampak. Tetapi kita terpaksa menjawab persoalan kenapa isim ni bagi depan. Isim bagi depan ada berapa sebab? Purple kata bagi depan. Kakak silap kotak tu. Ya? 6. Kalau isim baris baris atas ada berapa sebab? 11. Kalau isim baris bawah 2 sebab. Kalau dia mengikut ada 4. Ya? Sebab dia mengikut. Okey, kalau kita orang Melayu nak terjemah, beginilah. Sebut fa'il dulu, fa'il dan yang mengikutnya. Macam mana nak terjemah al-munafiqun? Orang-orang munafik. Walladzina, dan orang-orang yang fi qulubihim maradun, ada penyakit yaqul. Tak payah sebut mereka dah, fa'il dah ada. Orang munafik dan orang yang dalam hati mereka ada penyakit berkata. Masalah dia yaqul, apa dhamir dia? Huwa. Inilah disiplin bahasa Arab, tata bahasa Arab.
Bila ayat dimulai dengan fi'il yaqulu, dia kekal mufrad walaupun fa'il dia sejuta. Iaitu fa'il dia ramai ke sikit ni? Ramai, tetap yaqulul munafiquna. Sepatutnya kalau hum macam mana bunyinya? Hum. Cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yaqulu. Huma la ni. Hum. Sepatutnya begitu kan? Mereka berkata, tetapi tak disiplin. Bahasa Arab bila dimulakan dengan fi'il, maka fi'il dia kekal mufrad walaupun fa'il dia banyak. Tetapi sekiranya diterbalikkan ayat ini ayat ni dimulakan dengan apa? Fi'il, maka dia dipanggil jumlah fi'liyah. Apa makna jumlah? Ayat fi'liyah yang dimulakan dengan fi'il. Jumlah fi'liyah, dia tetap kekal mufrad walaupun fa'il dia ramai. Tetapi kalau kita tukarkan kepada isim, contohnya apa dia? Dimulakan dengan isim macam mana? Al-munafiquna. Maka al-munafiqun jadi apa? Isim memulakan ayat, dia jadi mubtada. Bila jumlah ismiyah, ini dipanggil jumlah ismiyah, dimulakan dengan isim, maka jumlah ismiyah pola dia ialah mubtada dan khabar. Dimulakan dengan ni, maka fi'il dia mesti mengikut. Al-munafiqun yaquluna. Dia mesti macam tu. Al-munafiquna yaquluna. Orang-orang munafik itu mereka berkata. Maka pola ayat dia ni akan jadi mubtada. Maka ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia hum. Hum tu siapa? Al-munafiqun. Mereka. Jadi fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah khabar. Yang ini akan jadi mubtada. Mubtada dan khabar mesti ikut. Kalau dia ramai, dia pun mesti ikut jadi ramai. Boleh ya? Ini perbezaan bila ayat dimulakan dengan fi'il, maka dia tak berubah. Dia tetap yaqulu walaupun fa'il dia ramai, al-munafiqun. Tetapi kalau terbalikkan, dia tak boleh yaqulu dah, al-munafiquna, jadi yaquluna. Orang-orang munafik itu mereka berkata. Tapi kita orang Melayu biasa terjemahkan fa'il dulu, macam terjemahkan mubtada khabar pula. Kalau nak terjemah ikut boleh juga. Ketika tak payah sebut dia, sebut yaqulun, apa mana? Ketika dia tak boleh sebut ketika berkata oleh orang-orang munafik. Itu kalau terjemahan nak ikut terus je lah. Ketika berkata oleh orang-orang munafik, dan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, iaitu orang yang baru memeluk Islam. Okey. Apa yang mereka kata? Inilah cakap ajuk. Apa yang mereka cakap? Apa perkataan dia? Gharra. Gharra ni makna apa? Ya tuan-tuan? Gharra, memperdayakan, menipu. Ya. Fi'il ke isim? Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa dhamirnya? Huwa. Apa makna huwa gharra? Dia telah menipu, dia telah memperdayakan. Kalau nak jalankan fi'il madhi, cuba diagram warna kuning. Huwa gharra. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya macam mana?
Pecahkan ra tu jadi dua ra. Ghararna. Janganlah tasydidkan lagi. Kalau tasydidkan ghararna jadi tiga ra. Ya? Ra yang bertasydid makna dua ra. Kalau sampai hunna dia akan jadi ghararna. Ghararta, gharartuma, gharartum. Sampailah gharartu, ghararna. Apa makna ghararna? Kami telah. Kalau na panjang kami lah. Kami telah memperdayakan. Gharra. Okey, apa perkataan selepas dia? Haula'i. Haula'i. Yang ini dalam tajwid agak apa sikit ya. Ini dipanggil mad wajib ke mad jaiz? Kenapa mad wajib? Sebab dalam satu kalimah. Ada pendapat yang lain? Tak ada. Tangan tak ci menjawab, kena jawab dengan mulut. Ini bukan mad wajib tuan-tuan. Mad ini dia panggil mad jaiz kerana perkataan ha ini satu perkataan, kemudian ulai satu perkataan yang lain. Ini dia panggil mad jaiz hukman. Dari segi hukum dia hukum dia adalah hukum mad jaiz. Walaupun dari segi rasam dia apa ni adalah bersambung dari segi rasam dia bersambung kan. Ha dengan u memang sambung. Ini dia panggil mad. Tak tahulah, saya tak mengajar tajwid sangat tuan-tuan. Mad dia panggil, kalau guru saya dulu dia panggil mad jaiz. Dia panggil hukman. Ini bahasa Arab wa muttasil. Mana muttasil? Bersambung. Rasman. Apa makna mad jaiz? Hukum dia mad jaiz dari segi hukum, tetapi muttasil dia dikira bersambung dari segi rasam. Apa makna rasam? Ialah rasam apa? Tulisan. Dari segi tulisan dia bersambung. Dari segi tulisan dia bersambung, tetapi di segi hukum dia bercerai. Hukum asal dia bercerai macam ni. Haulai. Tetapi kerana kita baca daripada qiraat Imam Syatibi, mad jaiz dengan mad wajib sama ya. Kena baca 4 atau 5 harakat. Kecuali kita ambil qiraat Imam Jazari, maka Imam Jazari mengharuskan untuk baca mad jaiz itu 2. Jadi tidak ada perbezaan bacaan qiraat kita Tariq Imam Syatibi. Gharra haulai. Apa perkataan selepas dia? Dinuhum. Apa makna dinuhum? Agama mereka. Okey, ini perkataan yang diungkapkan oleh orang munafik ketika mana dalam perang Badar. Tengok Nabi Muhammad SAW keluar 313 orang. Lepas tu senjata tak cukup, tentera berkuda 2 ekor pergi ini cari nahas. Tapi orang Islam dengan penuh keyakinan pergi berperang. Jadi orang munafik dan orang yang dalam hati mereka ni ada lagi perasaan ragu berkata, gharra. Gharra, apa tadi gharra? Dia telah menipu. Tak boleh sebut dia. Kenapa saya larang sebut dia? Sebab apa biasa saya sebut tak boleh sebut dia? Sebab apa? Sebab biasanya kalau tak boleh sebut dia tu sebab sebabnya ialah fa'il dia dah ada. Ada tak fa'il di sini? Siapa yang menipu? Fa'il bagi apa?
Mana dia? Ya, haula, mereka tu telah menipu, ya. Setuju? Tak bagi depan pun sebab dia mabni, ya. Sedap alasan mabni dia. Memang dia mabni. Ini kalau tak betul dari segi hukum nahwu, memang silap faham. Mereka menipu agama mereka. Begitu? Nak tanya semula, fa'il bagi apa? Bagi depan. Maf'ul lebih bagi apa? Bagi atas. Mana fa'il di sini? Siapa yang menipu siapa? Fa'il bagi apa tadi tuan-tuan? Depan. Sebutlah yang bagi depan tu. Ada terang menerang. Saya dah kotakkan dia. Ni fa'il. Maknanya agama mereka iaitu Islam. Agama Islam, agama Nabi Muhammad dan agama para sahabat yang pergi perang Badar itu gharra, telah memperdayakan haulai, orang-orang ini, iaitu orang-orang yang pergi perang Badar. Ni jadi apa ni? Inilah maf'ul lebih. Ini terbalik, ya. Fa'il dikebelakangkan, maf'ul lebih dikedepankan. Sebab orang munafik yang cakap ni. Orang munafik dan orang yang masih ragu kepada Islam, bila tengok Nabi Muhammad macam cari nahas 313 orang tak ada senjata, dia berlawan dengan 1000 orang yang lengkap dengan senjata, jadi dia pun berkata, mereka ni berkata, ya, apa dia? Agama mereka ini, ya, Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad ni gharra, telah memperdayakan akan mereka ini yang pergi berperang. Memang mungkin, memang boleh mati semua ni kalau cara perang macam ni. Ya, kerana ketidakyakinan mereka takkan menang punyalah. Dengan bilangan yang sedikit macam tu nak berlawan dengan ketumbukan tentera musyrikin yang memang bersedia untuk perang. Boleh tuan-tuan? Jelas tak? Yang paling penting, siapa yang tahu baris fa'il, dia tak akan sesat. Sebab fa'il bagi apa? Bagi depan ni. Bukan Allah bagi ke atas. Bukan mereka memperdayakan agama mereka, tak. Agama mereka Islam tu, kata orang munafik, telah memperdayakan orang-orang Islam yang pergi berperang. Ini disiplin. Kalau siapa pegang disiplin nahwu lah, fa'il bagi depan, maf'ul lebih bagi atas, dia tidak akan tersilap. Dino bagi depan sebab apa tuan-tuan? Fa'il lah. Dan dia adalah mudhaf. Sebab apa? Tidak ada alif lam dan tanwin. Hum akan jadi mudhafun ilaih kerana dhamir muttasil. Boleh tak? Tak ada suara, senyap je lah, ya. Okey, habis. Di sini habis, ya. Ayat itu sempurna dengan tanda waqaf apa tuan-tuan? Qaf lam ya. Qaf makna apa? Waqaf, ya? Berhenti. Aula, lebih utama kerana ia telah sempurna makna dan lafaznya. Okey dah tuan-tuan, kita sambung. Apa yang Allah kata pula? Apa dia tuan-tuan? Wa, ya. Apa makna wa dan? Ya, haraf apa tu? Mula. Ayat tadi dah sempurna, istiqnaf. Apa perkataan selepas dia? Man. Dia isim ke fi'il? Isim apa? Isim mausul. Dan dia menjadikan ayat itu tergantung, ya. Dia adalah isim mausul dan dalam masa yang sama dia juga menjadi haraf syarat, kerana dia boleh mematikan fi'il mudhari' yang selepas dia. Ini dalam kumpulan hurufun tujzimu fi'laini. Jumpa tak? Dalam diagram warna apa? Warna purple tu ada kategori huruf jazam
yang berkuasa mematikan dua fi'il mudhari'. Dia punya kuasa lah. Ya. Pertama apa? In. Kedua man. Inilah man. Apa peranan dia? Mematikan fi'il mudhari'. Dia termasuk dalam kumpulan haraf syarat. Dan satu lagi peranan dia, jazam. 3 boleh disebut. Isim mausul kerana siapa yang maknanya. Syarat kerana ia menjadikan ayat tu tergantung. Dia jazam kerana dia mematikan fi'il mudhari' yang selepas dia. Apa perkataan dia? Ya tawakkal. Asalnya macam mana? Ya tawakkalu. Bermakna ni fi'il mudhari' sudah diganggu oleh haraf apa ni? Jazam lah ni, jazam. Sebab asalnya fi'il mudhari' kalau tak dikacau dia mesti baris depan ya tawakkalu. Bila masuk haraf jazam dia jadi ya tawakkal. Kalau dia masuk haraf nasab jadi ya tawakkala. Kalau ada an ya tawakkala. Okey, sebab tu dia mati. Siapa yang ya tawakkal, makna apa ya tawakkal? Bertawakal. Tu fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Tuan-tuan, sifir berapa? Tak boleh senang saya ya. Baru nak bersandar kena buka. Dia kalau 3 bukan, kalau 3 yufa'ilu. Ini mesti ada yata. Yatafa'alu, yatawakkalu. Sifir berapa tu? Sifir 9 ya? Sebab pattern dia ialah yatafa'alu. Sifir 9 fi'il madhi bunyi macam mana? Tafa'ala. Fi'il mudhari' yatafa'alu. Bermakna kalau fi'il madhi di sini macam mana? Yatawakkalu tu macam mana nak bariskan? Tafa'ala, tawakkala. Dia telah bertawakal. Kalau fi'il mudhari' dia yatawakkalu. Apa makna yatawakkalu? Dia sedang bertawakal. Kenapa dia mati? Ada man. Man ni haraf jazam. Apa perkataan selepas ya tawakkal? Ala. Perkataan ya tawakkal kalau orang Melayu ila kan? Bertawakal kepada kan? Tapi orang Arab tak. Ya tawakkal ala. Tapi terjemahan kepada jugalah. Siapa yang bertawakal? Apa perkataan selepas dia? Allah. Baris bawah kerana lepas haraf jar tidak ditanwinkan perkataan Allah tu. Kenapa? Kerana bukan mudhaf. Allah kerana dia mudhaf memang tak boleh punya. Sebab ada alif lam lah dan dia memang bukan mudhaf lah. Dan dia satu lagi isim yang ada alif lam ni bukan tergolong dalam kumpulan MMS, mamnu' minas sarf Sebab mamnu' minas sarf dia memang tak boleh alif lam tanwin. Mudhaf memang tak boleh alif lam dan tanwin. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Itu ayat tu dipanggil ayat apa? Itu dipanggil ayat syarat. Siapa yang bertawakal kepada Allah. Kalau man tu termasuk dalam haraf jazam, haraf syarat, maka mana jawab syarat? Fa saja. Ini dipanggil haraf apa? Jawab. Maka jadi bermakna kalau dah ada fa ni, dia tidak berkuasa mematikan dua fi'il mudhari' lah. Sebab dia tidak perlu dah. Dia kalau misal kata man yatawakkal, kenapa dia mati? Haraf syarat dan jazam yatawakkal, mati. Man yatawakkal 'ala Allahi
saya kata pasti dia berjaya. Dia akan jadi yanjahu jadi apa? Dia akan jadi yanjah, mati. Ni mati, ini mati. Itu yang dikatakan man ni berkuasa mematikan dua fi'il. Fi'il yang pertama ni dipanggil fi'il syarat. Tergantung siapa bertawakal kepada Allah. Yanjah, mana apa yanjah? Dia berjaya. Ini fi'il jawab dipanggil. Kalau begitu dua boleh mati. Kalau terjemah di sini macam mana? Man yatawakkal, dia bertawakal ala Allahi, kepada Allah, yanjah, pasti dia akan berjaya. Itu cara terjemahan jawab. Tetapi bila dah ada fa, dia dah tak ada dah, tak wujud dah fi'il mudhari' yang kedua yang akan dimatikan, tak Jadi tak nampaklah dua fi'il mudhari' boleh mati di dalam contoh kita ini. Apa perkataan selepas dia? Inna. Walau apa ni? Sebab inna pun bukan fi'il mudhari' lah. Inna maknanya sesungguhnya. Dia adalah haraf apa? Haraf taukid dari segi makna, dari segi fungsi. Memberi ataskan isim selepas dia dipanggil haraf apa? Dia adalah taukid dari segi makna, nasab dari segi fungsi baris. Dari segi fungsi makna dia menegaskan, tetapi dari segi fungsi baris dia menasabkan apa? Isim selepas dia. Apa dia perkataan dia? Allah. Kenapa Allah bagi atas? Kerana itulah isim inna. Fa innallaha bagi atas sebab isim inna. Bila kita jumpa isim inna, kita kena cari apa? Khabar inna bagi apa? Bagi depan. Kalau isim bagi atas, khabar bagi depan. Mana dia? Azizun. Sebab tu dia baris depan sebab khabar inna. Macam mana nak terjemah? Fa innallah, maka sesungguhnya Allah itu khabar dah terlupa, adalah azizun, maha perkasa. Apa perkataan selepas dia? Hakimun. Kenapa hakimun bagi depan? Sebab dia khabar inna yang kedua. Ini lebih senanglah nak dipaham Ni khabar inna pertama, ni khabar inna kedua. Allah menyatakan dua sifat, maka sesungguhnya Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dua-dua pattern ni termasuk dalam pattern sirah mubalaghah. Apa makna sirah? Sirah, bentuk perkataan yang menunjukkan mubalaghah. Apa makna mubalaghah? Melampau atau dilakukan kerap. Bermakna kalau kita aziz, macam mana kita nak terjemah? Bukan yang mulia, yang maha mulia, yang amat mulia. Kalau hakimun, maha bijaksana. Okey? Kalau alimun, maha mengetahui. Halimun, maha lemah lembut. Kalau asimun, yang negatif pula. Ismun, mana apa ismun? Sa, dosa. Kalau asimun, orang yang sangat banyak, maha berdosa pula. Sangat banyak melakukan dosa dipanggil asim. Kalau kita apa ni? Tengok. Alimun, apa makna alim? Bukan maha pedih lah, amat pedih. Azabun alimun maknanya
azab yang bukan pedih ya, tetapi amat pedih, kerana dia melampau dia punya kepedihan. Asimun alimun. Kalau kita baca begini, apa tu? Syadidun. Apa makna syadid? Sangat keras. Syadidul iqab, sangat keras balasan. Pattern dia tu Asimun alimun syadidun. Lagi sangat-sangat apa yang buruk-buruk? Tak ingat semua kepala positif baguslah. Tak fikir yang buruk-buruk. Tak masuk-masuk insya lagi bang? Dah. Awak tak apa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw